Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk video kali ini dengan Cikgu Suzy. Okey, kita akan buat praktis sendiri bagi matematik tingkatan 2. Okey, untuk video kali ini kita akan buat praktis sendiri bagi bab 3 iaitu rumus algebra. Jom kita tengok soalan pertama. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, dengan hipotenusnya adalah ZCM, tingginya adalah XCM dan tapaknya YCM. Soalan A, bentuk satu rumus dengan Y sebagai perkara rumus. Soalan B, jika perimeter segitiga itu ialah 15 cm, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Okey, cuba selesaikan. Okey, anda boleh pause video sementara menjawab soalan ini. Semoga berjaya. Okey, kita tengok penyelesaiannya bagi soalan A. Bentuk satu rumus dengan Y sebagai perkara rumus. Okey, kita tengok segitiga bersudut tegak. Bila segitiga bersudut tegak, kita mesti ingat dia ada satu formula iaitu menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi gunakan formula teorem Pythagoras iaitu Z kuasa 2 bersamaan dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, kita nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Y sebagai perkara rumus, so X kuasa 2 kita akan pindahkan dulu. Okey, maka Y kuasa 2 bersamaan dengan Z kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Okey, sekarang ni perkara rumus dia ialah Y kuasa 2. Kita nak Y sahaja. Jadi, kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah bahagian. Okey, so Y bersamaan dengan punca kuasa 2 Z kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okay, ini untuk soalan A. Soalan B pula dia bagi perimeter. Perimeter segitiga ialah 15 cm. Okay, kita tahu perimeter. Perimeter ialah ukur lilit. Okay, bermaksud panjang sisi X tambah Y tambah Z bersamaan dengan 15 cm. Okey, sekarang ni dia nak ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Yang kita nak perkara rumusnya adalah X. So, X kekal, Y dan Z kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Maka, X bersamaan dengan 15 tolak Y tolak Z. Okey, mudah? Anda berjaya buat? Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Diberi 1/5 P tolak Q bersamaan dengan R, iaitu A, soalannya ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. B, hitung nilai Q apabila P bersamaan dengan 15 dan R bersamaan dengan negatif 7. Okey, cuba selesaikan. Macam biasa, sila pause video anda. Bila selesai menjawab, tekan play semula. Okey, good luck. Okey, kita tengok penyelesaiannya menggunakan formula yang diberi iaitu 1/5 P tolak Q bersamaan dengan R. Okey, soalan A, ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Kita nak Q. Okey, kita nak Q, kalau kita tengok dekat sini, Q adalah negatif Q. Negatif. So, bila negatif, kita nak mudah. Negatif ni, kita pindahkan ke sebelah. Negatif Q, kita pindah ke sebelah kanan. R, kita akan pindah ke sebelah kiri. Tapi kita tulis yang kanan dululah sebab kita nak Q. Okey. Jadi Q bersamaan dengan 1/5 P. R tadi kita pindah sini kan. So tolak R. Okey. Jadi dapatlah ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Itu soalan A. Soalan B pula dia suruh cari hitung Q apabila P bersamaan 15 dan R bersamaan negatif 7. So, kita gunakan rumus yang kita dah dapat ni, iaitu Q bersamaan 1/5 P tolak R. Kita masukkan nilai P adalah 15 dan R adalah negatif 7. Okey, jadi Q bersamaan dengan 1/5, P adalah 15,
tolak R. R ialah negatif 7. Okey. Jadi 5 dengan 15 kita boleh potong. Okey, permudahkan dia potong dan negatif darab dengan negatif dia akan jadi positif. So Q akan dapat 3 tambah 7 bersamaan Q adalah 10. Okey, mudah sahaja. Anda berjaya jawab. Tahniah saya ucapkan. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Aisyah ada sekeping cardboard berbentuk segi empat tepat dengan luas P cm persegi dan sekeping cardboard berbentuk segi empat sama dengan luas Q cm persegi. Dia menyusun dua keping cardboard itu seperti dalam rajah di bawah. Okey, satu segi empat tepat dan cardboard satu segi empat sama. Okey, dia ditinding, okey, ditindanlah. Okey, diberi A, B, C, D. A, B, C, D. Yang ni adalah sisi dia sama, bermaksud dia adalah segi empat sama juga dengan luas R cm persegi. Soalannya, A, ungkapkan luas L cm persegi bentuk gabungan yang ditunjukkan dalam rajah itu dengan sebutan P, Q dan R. Okay, cari luas gabungan ataupun luas kawasan belurik lah. Okay. Seterusnya, soalan B, luas bentuk gabungan itu ialah 200. Okay, luas keseluruhan ialah 200 dan panjang AB ialah 5 cm. Hitung luas dalam cm persegi cardboard. Segi empat tepat ini. Okay, cuba selesaikan. Sila pause video. Semoga berjaya. Okay, kita tengok penyelesaiannya untuk soalan A. Okay, kita tengok, baca balik soalan, apa maklumat yang diberi. Okay. Yang pertama, maklumat diberi satu segi empat tepat dengan luasnya adalah P. Dan kemudian maklumat yang kedua, satu segi empat sama dengan luasnya adalah Q. Dan maklumat yang ketiga ialah satu segi empat sama juga yang kecil dengan luasnya adalah R. Okay. Jadi, luas gabungan mesti luas P tambah dengan luas Q dan kita tolak dengan luas R sebab R ni dah bertindan. Okay. Jadi, luas gabungan L bersamaan dengan P tambah Q tolak R. Kita bersegi. Okay. Soalan yang kedua, AB diberi 5. AB adalah 5 cm dan kita tengok ni ada tanda senggat bermaksud sisi setiap ni adalah 5. Jadi, kalau kita nak cari luas segi empat tepat iaitu P kita nak cari, so Q dan R ni kita perlu cari dahulu dengan menggunakan maklumat panjang AB 5 cm. Kita cari luas segi empat sama dulu bagi Q. Luas Q. Okay, luas Q, empat sama yang besar. Okey, panjang AB 5. So 5, sini pun 5 jadi 10. Sisi dia 10. So 10 darab 10. Q bersamaan dengan 100 cm persegi. Okey, itu luas segi empat sama Q. Dan kita cari luas segi empat sama yang kecil iaitu R. Luas segi empat sama A, B, C, D, R bersamaan dengan 5 darab 5 iaitu 25 cm persegi. Okey. L dah diberi. Luas gabungan L adalah 200 cm. Kita gunakan formula ataupun rumus algebra yang kita dapat tadi. Okey, dengan L kita dah cari, L dah diberi 200. P kita nak cari. Q kita dah dapat 100 dan R kita dah dapat 25. Jadi kita masukkan semua maklumat ini ke dalam rumus algebra. Okey, P tambah Q tolak R bersamaan dengan 200. Gantikan Q dan R iaitu Q 100, R 25 dan kita pindahkan P bersamaan dengan 200 tolak 100 tambah 25. Maka kita dapat luas bagi P adalah 125 cm persegi. Okey. Luas segi empat tepat P ialah 125 cm persegi. Okey, sudah.
Kita teruskan soalan seterusnya, soalan 4. Okey, mudah. Yang ni soalan mudah saja. Tandakan right bagi perkara rumus yang betul dan pangkah bagi perkara rumus yang salah. Okey, ingat balik perkara rumus. Okey. Rumus yang diberi untuk soalan A ialah L bersamaan dengan pi J dalam kurungan S tambah J. Okey, perkara rumusnya adalah L. Soalan B pula, T kuasa 2 bersamaan dengan 4 pi kuasa 2 L per J dan perkara rumusnya adalah T. Soalan yang ketiga, P bersamaan dengan Q tolak P. Perkara rumusnya ialah P. Okey, cuba selesaikan. Pause video anda macam biasa. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Untuk soalan A dahulu, L bersamaan pi J kurungan S tambah J. Dia kata perkara rumusnya adalah L. Kita tengok. Okey, sebelah kiri ada L, sebelah kanan tak ada L. Okey, jadi L sama dengan perkara rumus yang diberi L. Jadi dia adalah betul. Okey, soalan B pula, kita tengok. Sebelah kiri adalah T kuasa 2 dan perkara rumus yang diberi ialah T sahaja tanpa kuasa 2. Jadi, ia adalah berbeza. Maka, salah T, sebelah kiri ada P, sebelah kanan pun ada P. Jadi, kita tak boleh kata dia adalah perkara rumus kerana belum dipermudahkan lagi. Jadi, ia adalah salah. Okey, mudah kan? Okay, tahniah pada anda yang berjaya. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang kelima. Diberi I bersamaan dengan 22 per 7J kuasa 2T. A, ungkapkan J dalam sebutan I dan T. B, hitung nilai J apabila I bersamaan dengan 539 dan T bersamaan dengan 14. Okey, cuba selesaikan. Sila pause video anda. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Menggunakan formula yang diberi iaitu I bersamaan dengan 22 per 7 J kuasa 2T. Okay, untuk soalan A, dia suruh ungkapkan J dalam sebutan I dan T. Okay, J kita nak. J sekarang ni duduk sebelah kanan. Jadi kita terbalikkan dia. Okay, 22 per 7 J kuasa 2T bersamaan dengan I. Okay, yang ingat kita nak J. Jadi yang lain kita pindahkan dulu. Kita akan pindahkan 22 per 7. 22 per 7 ni adalah pecahan. Pecahan bila kita pindahkan dia akan jadi terbalik. Okay. So J kuasa 2 bersamaan dengan T ini pun kita pindahkan. Asalnya darab kita pindah dia akan jadi bahagi. So I per T 7 per 22. Okay, ingat tadi pecahan kita akan terbalikkan. Okay. Bila kita pemudahkan ni dan J kuasa 2 kita mesti punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okey. So kita akan dapat punca kuasa 2 J kuasa 2 bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi JI per 22T. Okey. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 dia akan mati. So tinggal J sahaja. So J bersamaan dengan punca kuasa 2 7I per 22T. Okey, terjawablah soalan A. Okey. Untuk soalan B pula, dia suruh cari nilai J. So, kita guna formula yang kita dah dapat. Okey. J bersamaan dengan punca kuasa 2 JI 22T. So, I ni kita gantikan dengan 539. Dan T kita gantikan dengan 14. Okey, masukkan nilai. Permudahkan, kita akan dapat punca kuasa 2 539 per 4. Dan permudahkan lagi, bila kita bahagi, kita akan dapat punca kuasa 2, 12/25. Dan punca kuasa 2, 12/25, kita akan dapat J bersamaan dengan 3/5. Okey, anda berjaya buat. Tahniah kita ucapkan. Kita teruskan soalan seterusnya, soalan 6. Rajah di bawah menunjukkan harga asal
dan peratusan diskaun bagi dua jenis pen yang dijual di sebuah kedai buku sempena satu jualan murah. Okey, jualan murah, kita tengok bannernya adalah jualan murah. Pen jenama P, harga asalnya adalah RMX dan sekarang diberi diskaun 20%. Okey, pen jenama Q pula harga asalnya adalah RMY. Sekarang diskaunnya adalah 15%. Okey, Chin Yang membeli 6 batang pen P dan 5 batang pen Q. Soalan A, ungkapkan jumlah yang perlu dibayar oleh Chin Yang T dalam sebutan X dan Y. B pula, harga asal pen jenama P ialah RM4.50 dan jumlah bayaran Chin Yang ialah RM47.10. Hitung harga selepas diskaun bagi sebatang pen jenama Q. Okey, cuba selesaikan. Keluarkan maklumat yang ada dulu. Okey, sila pause video anda sementara menjawab. Okay, kita tengok penyelesaiannya. Okey, jumlah perlu dibayar. Soalan A, jumlah perlu dibayar T bersamaan dengan harga selepas diskaun bagi, sebab dia beli 6 batang pen P dan 5 batang pen Q. So, bagi 6 pen P dan 5 pen Q. Okey, jadi T bersamaan dengan harga selepas diskaun. Okey, diskaun bagi pen P, diskaun dia 20%. So, harga selepas diskaun ialah 80%. Darab dengan 6, harga asal P ialah X. Okay, tambah dengan untuk Q pun sama. Diskaun dia 15, jadi harga asal dia 85%. Darab dengan 5 batang harganya Y. Okay, bila kita permudahkan, kita akan dapat T bersamaan dengan 4.8X tambah 4.25Y. Okay, selesai soalan A. Kita tengok soalan B. Soalan B dia suruh cari harga asal pen jenama P. Dia suruh cari harga selepas diskaun bagi sebatang pen Q. Okay. Dia bagi jenama, harga asal jenama P ialah RM4.50. So, X ni adalah RM4.50. Dan jumlah bayaran iaitu T ialah 47.10 sen. Okay, jadi kita ambil rumus algebra yang kita dah dapat tadi iaitu T bersamaan dengan 4.8X tambah dengan 4.25Y. Kita masukkan T, nilai T RM47.10, nilai X RM4.50 dan Y yang kita akan cari. Okay. Bila masukkan nilai dan kita permudahkan, okay, kita akan dapat 4.25Y bersamaan dengan RM47.10. Yang ni darabkan kemudian kita pindah ke sebelah. So dia akan dapat tolak RM21.60. So Y kita akan dapat RM25.50 bahagi dengan RM4.25. Okay, 4.25 bahagi. Okay, pindah ke sebelah bahagi. So Y kita akan dapat bersama dengan 6. Okay, belum selesai lagi. Kerana Y ni bersamaan dengan 6 ni adalah bagi 5 batang pen. Okay, jadi harga sebatang pen selepas diskaun. Okay, dia nak harga sebatang pen selepas diskaun. Okay, jadi harga untuk pen jenama Q ni selepas diskaun ialah 85% darab dengan harga asalnya Y. So, kita akan dapat 0.85 darab dengan 6. Jadi, kita akan dapat RM RM5.10. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-7. Okey. Kita tengok harga sekeping tiket bas ekspres orang dewasa dan kanak-kanak dari Kuala Lumpur ke Singapura yang ditawarkan oleh syarikat bintang masing-masing ialah RMX dan RMY. Pada suatu hari, syarikat itu telah menjual sebanyak 280 keping tiket dan 85% daripada tiket yang dijual itu ialah tiket orang dewasa. Terbitkan hasil jualan tiket bas itu dalam sebutan X dan Y. Okey, cuba selesaikan. Macam biasa, pause video anda.
Okey, kita tengok penyelesaiannya. Bilangan tiket orang dewasa yang dijual. Okey. Jumlah tiket semua sekali yang dijual adalah 280 dan 85% daripadanya adalah bilangan tiket orang dewasa. So kita cari berapa keping tiket yang kita jual. Okey, kita akan darab ni kita akan dapat 238 keping tiket dewasa. Macam mana nak cari tiket kanak-kanak? Okay, mudah saja. Jumlah keping tiket tolak dengan tiket dewasa. Okey, 280 tolak 238. Kita akan dapat bilangan tiket kanak-kanak yang terjual ialah 42 keping. Okey. Dia suruh terbitkan hasil jualan tiket bas itu dalam sebutan X dan Y. Okey, so kita akan cari hasil jualan tiket bas adalah untuk dewasa 238 keping dan harganya adalah RMX. Okey. Dan untuk kanak-kanak 42 keping, harganya adalah Y. So kita akan dapat hasil jualan tiket bas ialah RM 238X tambah dengan 42 Y. Mudah betul? Okey. Teruskan lagi. Soalan terakhir, soalan yang ke-8. Rajah di bawah menunjukkan sudut-sudut pada satu titik. Okey, perhatikan rajah. Okey, kita ada sudut X, sudut 2X, sudut Y dan satu sudut tegak. Sudut tegak, ingat balik, sudut tegak ialah 90 darjah. Okey. Soalan A, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, dia suruh cari Y dalam sebutan X. Dan B, jika 2X bersamaan dengan 70 darjah, cari nilai Y. Okey, cuba selesaikan. Sila pause video anda. Kita tengok penyelesaiannya. Okey, ingat semula untuk satu putaran lengkap, sudutnya adalah 360 darjah. Okey, jadi kalau kita nak cari Y, kita akan ambil satu putaran lengkap 360 darjah, tolak dengan sudut tegak, tolak dengan X, tolak dengan 2X. So, kita akan dapat Y bersamaan dengan 270 darjah, tolak 3X. Jadi, kita dah berjaya ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, untuk soalan A. Untuk soalan B pula, dia diberi 2X bersamaan dengan 70 darjah. Jadi kita cari dulu X bersamaan dengan berapa? So 70 bahagi dengan 2. So X kita akan dapat 35 darjah. Okey. Sekarang ni dia suruh cari nilai Y. Gantikan X 35 darjah dalam formula tadi. Okay, rumus yang kita dah dapat. Maka Y bersamaan dengan 270 darjah tolak 3X. X ni kita ganti dengan 35. Okay. So Y bersamaan 270 darjah tolak 3 darab dengan 35 darjah. So kita akan dapat Y bersamaan dengan 270 darjah tolak 105 darjah. Dan kita akan dapat Y bersamaan dengan 165 darjah. Okey. Anda berjaya buat. Okey. Tahniah cikgu ucapkan kepada anda yang berjaya menjawab 88 soalan dengan baik. Okey. Congrats and well done. Okay, semoga anda semua beroleh manfaat daripada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.